Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam video pendek ini saya nak kongsikan kepada anda apa yang dimaksudkan dengan incomplete sequence. Basically bagaimana kita nak tahu satu trend tu masih meneruskan pergerakan ke atas. Dan untuk mengenal pasti basically ada tak trend lah dalam pasaran. Jadi ini adalah menurut teori wave dan kita akan lihat kepada asas dan bagaimana untuk mengenal pasti trend berkenaan. Jadi basic dia dalam wave theory adalah benda ni. Apabila kita melihat kepada satu trend, kita akan melihat kepada 5 wave. 5 wave bergerak ke atas diikuti oleh correction dalam 3 wave. Itu basic dia lah. Ini adalah dikenali sebagai satu price cycle. Satu price cycle. Okey. Satu price cycle dan kita ada complete satu price cycle di mana 5 wave membentuk satu trend dan diikuti oleh 3 wave correction. Jadi hanya dengan melihat satu price cycle ni tidak memberikan sebarang makna kepada kita. Okey. Jadi kita nak tahu whether dekat sini nanti what to do. Okey. Pada waktu ni, you don't do anything. Sebabnya tak ada trend lagi. Kalau kita nampak ini pergerakan ke bawah dan ini contohnya di belakang ni sedang melakukan pergerakan ke bawah. Lain-lain lah rupa dia di belakang. Jadi ini tak ada apa-apa lagi. Ini tak ada apa-apa lagi. You only interested dalam yang ini, dalam chart ini, apabila ini berlaku. Berlaku breakout. Berlaku breakout. That is what you are looking for. Berlaku breakout daripada peak yang ini tadi. Daripada peak ini. Masa ni kita interested. Macam mana kita nak tahu ini akan habis ke atas? Kat mana dia nak habis? Jadi konsep dia basically adalah benda ni. Pergerakan yang ini ke atas ini, okay, akan mempunyai pergerakan diikuti oleh pergerakan yang at least pergerakan yang sama ke atas di sini. Okey, pergerakan yang sama di sini, iaitu kita sini. Okey, jadi antara tool yang kita boleh guna pakai adalah menggunakan Fibonacci extension. Kita ambil daripada kaki ini kepada peak dan kepada correction dia, iaitu di sini. Kita ambil Fibonacci extension dan kita ada satu target ke mana price akan pergi, iaitu kepada sekitar area ini. Area ini. Itu dia. Apabila ini berlaku. Satu kaedah yang saya guna pakai untuk filterkan sama ada pergerakan ini ada momentum ke tak adalah dengan menggunakan RSI. RSI. Anda boleh gunakan apa-apa. Apa yang kita nak tengok adalah pergerakan di sini berlaku divergence. Maksudnya sini melakukan higher high dan di indikator tak ada higher high. Maksudnya macam ni. Kita lihat di sini berlaku higher high. Berlaku higher high di sini. Okey, dan di sini tidak ada high high. Maksudnya berlaku divergence lah. Di indikator melakukan tidak melakukan high high dan di sini melakukan high high. Dan apa yang saya nak tengok next move ini di oscillator, dia akan makan. Maksudnya macam ni. Dia akan break. Dia akan break daripada divergence tadi. Dia makan divergence tadi lah. Dia melakukan high yang baru. Okay. Dia melakukan high yang baru. Itu yang saya nak tengok. Maksudnya kita ada momentum dalam pergerakan seterusnya ni. First syarat tadi berlaku breakout daripada satu price cycle. Yang kedua berlaku divergence di peak price cycle yang pertama. Dan di price cycle yang kedua yang membuat breakout, dia membatalkan divergence di belakang tadi. Itu yang saya nak tengok. Sekurang-kurangnya dia makan yang ini.
Okey, dia membatalkan yang ini, bukan yang ini, dia membatalkan yang ini. Kalau dia membatalkan yang ini, itu menunjukkan satu momentum kuat. Jadi kita boleh targetkan area ini sebagai tempat untuk anda mencari profit lah. Price akan pergi ke situ. Mana kita nak tengok ini? Katalah anda trade di hourly, anda seorang short term swing trader ataupun seorang intraday trader, anda akan rujuk kepada daily ataupun weekly yang ini berlaku, sama di daily ataupun di weekly, dan kita nak tengok ini berlaku. Boleh? Okey, jadi itu sahaja perkongsian kali ini untuk daripada saya. InsyaAllah kita dari masa ke semasa saya cuba buat satu video pendek untuk menerangkan kepada anda mengenai technical analysis serta market dynamic lah. Saya akan cuba untuk buat satu siri bagi menerangkan apa yang dimaksudkan dengan market dynamic. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semalam dalam video pertama kita telah melihat kepada something yang dikenali sebagai incomplete sequence. Nak tahu sama ada satu trend tu habis atau tak habis dan bagaimana kita nak jangka satu target price, ke mana price akan pergi. Jadi malam ni kita sambung balik daripada video pertama. Jadi ini adalah recap kepada yang semalam tu lah, video pertama di mana apabila kita melihat kepada satu incomplete sequence, kita ada satu target untuk price pergi dan kita jangkakan price akan meneruskan pergerakan. Dalam kes ini adalah satu pergerakan bullish. Kisah dia, kita cuma interested kepada chart ini apabila satu breakout berlaku. Jadi sebelum tu kita lihat balik kepada pecahan, satu konsep yang dikenali sebagai fractals ataupun pecahan dalam Elliott. Kalau kita lihat kepada konsep di balik Elliott wave tadi, kita lihat kepada yang 5 kaki tadi, 5 kaki yang pertama tadi, ia sebenarnya membentuk satu wave yang lebih besar di time frame yang lebih besar, dan kita tandakan dia sebagai line yang kuning, line kuning tu. Jadi ini adalah apa yang kita lihat semalam, line hijau tu, line hijau diikuti oleh line hijau tu sebenarnya membentuk satu wave yang lebih besar, yang line kuning, dan itu sebabnya kita menjangkakan price akan meneruskan pergerakan ke atas apabila breakout berlaku dan complete ataupun melengkapkan satu price cycle, 1 dan 2 dalam yang merah tu. Okey, 1 dan 2 dalam yang merah tu. Kisah dia, cerita dia, kita cuma interested apabila satu higher high berlaku. Dalam contoh dia adalah benda ni. Okey, yang dalam yang biru tu, apabila satu higher high berlaku, dalam yang biru tu membentuk 5 wave dan membuat satu breakout. Tak kisahlah 3 tu break, yang biru 3 yang biru tu break atas sikit, selagi dia tak break, kita tak tengok dia. Dan kita akan menunggu pullback apabila price menurun selepas breakout itu berlaku. So kita menjangkakan price akan meneruskan pergerakan ke atas daripada pergerakan itu tadi, dalam area yang biru tu, dalam area yang biru. Bagaimana kita nak entry? Bagaimana kita mencari peluang yang ni? Dalam apa yang kita tunggu apabila price membuat pullback selepas daripada yang biru tu complete dalam 5 wave, kita akan tunggu pergerakan correction. Dalam Elliott, saya akan buat satu video khas untuk mengenai korektif ni. Terdapat basically 3 jenis pergerakan asas untuk correction. Yang pertama adalah zigzag dalam bentuk 535. 535 tu bilangan wave dia lah. Dalam case yang saya tunjukkan dalam grafik yang saya tunjukkan sekarang, itu adalah zigzag, di mana kaki pertama ataupun kaki A tu ada 5,
diikuti oleh correction ataupun kaki B ada 3, dan yang kuning tu tengah terbentuk, dan kita menjangkakan akan ada 5 wave 5 wave ke dalam kotak yang putih di sebelah bawah tu, ya. Jadi ini memberikan kita ini adalah zigzag. Seterusnya kita ada satu pergerakan dikenali sebagai pergerakan flat, correction dalam bentuk flat, di mana kaki yang pertama ataupun kaki A mempunyai 3 diikuti oleh 3 dan diikuti dalam wave B, dan diikuti oleh 5 wave dalam kaki yang C yang sama seperti yang biru tu lah, dan diikuti oleh satu lagi correction dikenali sebagai triangle, ya. Don't worry, saya akan buat satu video khas untuk nak faham dia. Dan seterusnya kita ada something dikenali sebagai double correction dan triple correction. Kita akan pergi kepada yang tu nanti dalam satu video pendek khas untuk correction. Yang kita interested apabila dia membuat correction. Itu basic dia. Kita ada satu trend dalam yang biru membentuk high, ya, dan seterusnya membuat correction, ya. Di correction inilah kita mencari peluang. Dalam contoh yang saya bagikan ni, kita akan menarik Fibo extension apabila line kuning tu, ya, break di bawah kaki, di bawah A, ya, di bawah yang 5 tu. The moment dia break, kita akan tarik Fibonacci extension dalam 3 bulatan yang saya tunjukkan tu, dan kita akan letakkan satu limit order, ya. Kita ada tempat stop loss. Stop loss kita akan diletakkan, ya, di bawah, dalam kes ini di bawah, sebab kita long, ya, di bawah 1.618 Fibo extension, dan tempat profit adalah daripada kaki wave 1 yang biru. Sebabnya cycle price kita bermula dekat situ. Cycle price kita bermula di situ, cycle price ni adalah yang ini, ya. Bermula dari situ, ataupun kaki wave 2 merah tu lah. Tu tempat dia. Okey. Jadi kita akan tarik Fibonacci extension untuk menentukan tempat profit. Maksudnya kita ada 2 Fibo. Fibo pertama untuk entry, yang di bawah kotak putih tu. Fibo kedua adalah daripada kaki wave 1 dan biru ke puncak wave 5, dan seterusnya ke tempat entry kita untuk melihat tempat profit. Jadi maksudnya bila anda masuk market, anda dah tahu apa nak buat, ke mana hala tuju, dan di kat mana anda silap. Dan ini adalah faktor yang paling penting sebenarnya dalam setup, bukan hanya arah dan entry, ya. Sebabnya kita hilang equity ataupun menambah keuntungan apabila kita keluar daripada market. Jadi bagi saya dalam setup bukan hanya tahu ke mana, bukan hanya tahu di mana, kita tahu hala tuju dia, kita tahu exit point. Sebab ini memberikan kita maklumat mengenai bagaimana menentukan lot sizing dan juga risk reward, ratio untuk satu setup. Jadi kita tunggu kepada yang kuning tu break bawah wave A, dan kita akan tarik 3 Fibo, dan kita akan tarik Fibonacci extension kepada 3 point yang saya bulatkan tadi, dan seterusnya kita letakkan tempat entry kita di 1.00 Fibo extension. Itu tempat entry dia, dan stop loss di bawah 1618, manakala tempat profit adalah daripada bawah yang line biru tu ke puncak 5, dan seterusnya kepada entry point kita, dan situ adalah tempat untuk kita meletakkan kita punya target. Jadi kita akan buat satu video khas untuk correction, sebabnya kita interested apabila correction berlaku, bukannya apabila price tu tengah mencanak dan kita kejar price, tak. Kita masuk apabila correction berlaku selepas satu breakout, dan meletakkan limit order, dan ini memberikan kita
peluang untuk nak ikut trade plan lah, instead of buka chart main tekan-tekan. Itu bahaya. Okey, jadi ini adalah sebahagian daripada apa yang saya lihat dalam apa dia apabila kita melihat kepada something dikenali sebagai market dynamic, dan obviously technical bukan hanya satu-satunya kaedah yang saya guna pakai. Jadi kita akan buat satu video mengenai correction tadi, tapi anda kena faham kesemua ini adalah melihat kepada few things. Yang pertama kepada faktor intermarket, kaitan di antara instrumen-instrumen, sequences analysis. Contohnya seperti yang kita lihat semalam, kita nampak dalam video satu, apabila satu pergerakan tu tak habis lagi, contohnya katalah kita nampak gold ataupun contohnya macam AUD JPY tak habis lagi ke bawah contohnya. Jadi kita melihat AUD JPY lemah, itu bermakna yen kuat. Jadi kita akan tengok pair yen lain. Itu sequences analysis lah. Dan bagaimana kita menggunakan incomplete price structure, dan kita mapkan berdasarkan rule yang kita nampak dalam Elliott, dalam wave analysis. Jadi apa dia? Itu saja untuk video kali ini. InsyaAllah saya akan buat next video mengenai korektif tadi. Kita akan lihat kepada zigzag, kita akan lihat kepada korektif, kita akan flats, kita akan melihat kepada triangle dan seterusnya kepada complex correction. Jadi itu saja, insyaAllah bersama lagi dalam video lain. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam video ketiga ini kita akan lihat jenis-jenis correction yang berlaku dan bagaimana kita mencari peluang apabila satu correction berlaku dalam pasaran, dan apa jenis-jenis pergerakan correction berkenaan lah. Jadi kita recap sikit apa yang kita telah cover sebelum ni. Saya buang saya. Okey. Jadi apakah bentuk-bentuk pergerakan yang kita kenal pasti sebagai correction? Sebelum tu kita recap sikit apa yang kita dah cover sebelum ni lah. Dalam video satu, kita telah mengenal pasti bagaimana kita nak tahu satu trend continuation. Ini adalah satu jenis bentuk pergerakan trend. Okey. Dan selepas tu berlaku korektif. Okey. Dan ini adalah satu price cycle, satu completed price cycle. Satu completed price cycle. Okay. Kita cuma interested untuk entry apabila breakout berlaku daripada high ni. Maksudnya trend berkenaan continue. Continue. Kita cuma interested bila ini berlaku. Bila pergerakan ini berlaku. Dan apabila kita lihat pergerakan berkenaan, dan maksudnya ada breakout lah, breakout daripada level resistance ni. Okey, dan kita tahu itu pergerakan itu akan berterusan apabila kita tarik Fibonacci extension daripada 3 poin. 3 poin daripada poin pertama, starting daripada permulaan price cycle berkenaan, kedua peak dia, dan yang ketiga adalah dia punya retracement dan dia tak menghabiskan pergerakan sehingga sekurang-kurangnya kepada area ini. Okey, tak habis lagi. Jadi the idea is dia akan membuat pergerakan sama banyak. Itu dikenali sebagai incomplete sequence. Okey, itu idea dia. Dan kita jangkakan bahawa pergerakan ini akan meneruskan satu pergerakan lagi dalam sekurang-kurangnya 3 wave ke atas untuk complete. Sekurang-kurangnya untuk complete. Ini saya letakkan color lain. Okey, sekurang-kurangnya untuk completekan pergerakan ini. Okey? Itu adalah apa yang kita dah cover sebelum ni. Dan dan saya tunjukkan juga bagaimana dalam video kedua kita melihat pergerakan ini, pergerakan yang ini,
dan melihat kaedah entry dengan menggunakan teknik 3-7-11 ataupun 3-7-11 ya. Sebab ini adalah satu price cycle yang baru, sama seperti sebelumnya, iaitu 5, dan kita jangkakan at least ada 3 dalam ni. 3. Okey, 1 2 3. Takkan kali lain Okey. Dan cerita dia, kita cuma interested bila ini berlaku. Dan cerita dia punya korektif ini, korektif yang dekat sini, korektif yang ini, hendaklah tak sama saiz. Dia besar sikit daripada yang korektif yang di belakang dia. Korektif yang di belakang dia. Itu konsep dia lah. Okey. Jadi untuk video kali ni kita lihat kepada jenis-jenis correction tadi Jadi kita ada 3 wave correction, dan di dalam wave theory 3 wave correction ni 3 wave correction ini adalah yang simple. Dia terbentuk daripada 3 yang asas Kita lihat yang pertama. Yang pertama dikenali sebagai zigzag. Zigzag adalah sama seperti kalau anda lihat kepada video sebelumnya, kepada impulse move 5-3-5 dalam yang ke bawah correction. Ini adalah satu pergerakan zigzag. Okey, akan zigzag, akan zigzag dan seterusnya. Okey, bawah. Ini adalah satu pergerakan zigzag di mana kita ada subwave, sebanyak 5 dalam yang ini, diikuti oleh 3 correction, dan diikuti oleh 5 wave ke bawah. Kalau anda perasan, ini pun sama seperti yang impulse ke atas, trend ke atas tadi, di mana kita akan kirakan dia punya Fibonacci. Okey, dan kawasan entry kita, kalau ini correction tadi correction selepas breakout kawasan entry kita adalah kawasan ini. Ini zone entry kita. Ini zone entry yang kita lihat Mana saya punya ni. Okey, ini adalah entry zone. Okey, ini adalah yang paling ringkas dalam correction, dikenali sebagai zigzag. Okey, zigzag. Ini adalah satu dikenali sebagai zigzag, di mana subwave dia dalam time frame lebih kecil, kita akan ada 5, 3 dan 5 wave. Kita akan meletakkan limit order. Dia macam ni. Masa ini berjalan, kita tak tahu tau. Apa yang kita buat adalah the moment support dekat sini breakout. Support dekat situ breakout, saya letakkan di color hijau. The moment pergerakan ini berlaku dan break, anda akan mula letakkan Fibonacci anda, tarik Fibo anda. Sama. Cumanya ini adalah dalam correction dan anda akan letakkan limit order di sini. Dan seperti yang kita telah bincangkan dalam video kedua, di mana anda akan meletakkan entry stop loss di bawah 1618 dan mengira TP anda daripada permulaan yang 5 wave sebelumnya, untuk mengira anda punya profit level, katalah di bawah ni lah. Tarik dan kepada tempat entry anda, dan TP kita adalah dekat 100%. Okey, 100% ni. Okey, itu adalah zigzag. Okey, inilah zigzag. Okey, dan yang kedua bentuk correction yang kedua dikenali sebagai pergerakan flat. Flat dan juga zigzag tak jauh beza. Beza dia cuma di wave yang A tu, wave yang pertama. Dalam zigzag, dalam flat, kaki pertama ni cuma ada 3.
Yang kedua pula, dia pun ada 3 dan cerita dia menghampiri permulaan yang kaki pertama ni. Okey. Dan seterusnya akan ada 5 wave. Itu adalah satu flat. Ini dikenali sebagai regular flat. Dia ada 3 jenis. Saya cuma ceritakan yang asas sajalah. Yang asas saja. Dia ada 3 jenis. Kita ada running flat, kita ada regular. Ini adalah regular flat. Dan yang ketiga adalah kalau regular flat, kalau regular flat dia akan sama dengan ni. Sama dengan kaki ni. Ini adalah regular flat. Sama dengan kaki ni. Okay, dan 2 dia. Okay. Ini adalah regular flat, di mana dia sama dengan ni. Lebih kurang 100. Kalau kita ambil dia punya Fibo tu lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang 100%. Lebih kurang. Dan yang ini pun adalah satu sama kepala. Basic dia, kalau saya trading, kalau saya nampak yang ini, saya tak trade. Masalah dengan flats ni adalah satu benda. Dia boleh pergi jauh. Dia boleh pergi jauh. Kebiasaannya, apabila contohnya macam zigzag tadi, kalau kita ambil, ingat tak tempat stop loss kita 1618 tadi the moment dia sampai 1618, mungkin itu adalah trend yang baru. Sama juga dengan flat. Masalahnya flat ni dia boleh pergi jauh. Dia boleh pergi jauh, lebih daripada 1618. Sebab itu flat ni saya tak fokus dia. Instead saya akan kira dia dengan kaedah lain. Jadi the moment saya nampak macam ni, saya tak trade dia. Jadi payah nak kira. Okay, ini adalah flats. Dan bentuk ketiga adalah triangle. Triangle adalah pergerakan macam ni. Jadi mula bentuk, kita akan ada 3 dan 3 sebelum meneruskan pergerakan ke atas. Okay. Dan kalau kita ambil, masalah dengan triangle, kita cuma dapat lukis dia the moment kita nampak wave yang D. Wave ni. Kita tandakan dia. Kita akan tandakan ini sebagai A, B, C, D dan E. Okey. Dan apa yang kita nampak adalah pergerakan ni. Okey. Ini adalah bentuk triangle. Salah satu syarat untuk triangle adalah apabila kita melihat kepada oscillator RSI contohnya, dia hendaklah membentuk satu pricing yang truncated. Maksudnya kalau kita lihat dekat RSI, tengok dekat RSI, kita tengok dekat RSI. Dekat RSI, dekat RSI kita akan nampak dia punya pergerakan pun nak tunjuk. Tak keluar lah pula. Okey. Okey. Kalau kita lihat dekat ni pun tak dapat nak tulis, tak tahu kenapa. Ataupun kita hide. Tak apa. Dia simple lah macam ni. Kita akan nampak, saya lukis kat atas ni lah, kita hide dia. Kita akan nampak dekat RSI tu, dekat RSI pun dia punya lekuk-lekuk tu adalah membentuk satu yang semakin mengecil. Itu kita tahu itu adalah, dan kita dapat lukis, kita akan dapat lukis triangle juga dekat sini. Okey sangat. Dalam ni dia pun dalam bentuk triangle. Maksudnya price tu tengah menguncup. Itu sebabnya triangle berlaku. Price pun tengah menguncup. Itu syarat untuk triangle, di mana dekat momentum pun semakin berkurangan.
Dekat momentum pun berkurangan. Dan salah satu lagi, biasanya kaki subwave dia 3, 3, 3, 3, 3. Itu adalah satu bentuk triangle. Dan biasanya kita akan nampak triangle, tak semestinya tapi kebiasaannya kita akan nampak triangle dekat wave 4. Wave 4 daripada impulse dia. Ini adalah untuk bentuk triangle. Itu adalah apa yang korektif yang simple yang biasa kita nampak dalam pasaran, dan dalam video seterusnya saya akan kongsikan kepada kompleks korektif di mana kita akan lihat kepada gabungan di antara correction berkenaan. InsyaAllah kita bersama lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 ni, dan itu teknik 311 ni lebih kepada kaedah untuk anda nak entry dalam market. Jadi dia sebahagian daripada market dynamic tu tadilah. Jadi kita lihat dulu, kita recap sikit dan kita akan tambah kepada complex correction dalam video keempat kali ini. Jadi teknik 3711 ni basically kita mencari kaedah entry apabila berlaku incomplete sequence. Itu adalah masanya untuk kita mencari entry. Saya kena buang saya, guys. Okey. Jadi kita akan mencari satu incomplete sequence. Maksudnya kita nampak trend tu masih meneruskan pergerakan ke atas, dan selepas tu kita akan menunggu kepada correction dan kita akan masuk selepas kaki ketiga dalam satu correction. Tak kisah anda akan tengok kepada complex correction selepas ni, bagaimanapun ia tetap kaki ketiga. Lepas ni kita tengok, dan selepas tu kita akan letakkan stop loss di bawah 1618 level, TP dekat 100% equal leg, dan seterusnya kita akan letakkan kaedah untuk mengurus entry kita, maknanya meletakkan break even, ataupun mengambil. Bila letak break even tu kita akan ambil, anda boleh ambil separuh keuntungan anda apabila price move separuh daripada wave ketiga. Itu adalah berdasarkan FIBO projection 50%. Okey, ini yang dimaksudkan dengan incomplete sequence. Apabila price break, dan kita dapati bila kita tarik dekat tiga kaki ni FIBO extension, price ni tak sampai lagi dekat target area, dan apa yang kita nak adalah pergerakan seperti ini, di mana kita jangkakan bahawa kaki kuning yang last ni, iaitu kaki ketiga ataupun kaki C ni, kita tak tahu masa dia jalan, kita tak tahu dia kaki C ke kaki apa, kan. Dia akan sama jarak dengan dengan cycle price yang pertama akan membuat 100% extension. Jadi ingat benda-benda ni, sebab ini akan penting kemudian. Wave 1 biasanya agak choppy dan payah nak tahu. Wave 2 sharp correction. Ingat, yang kita nak tahu correction ni biasanya dia 50% ataupun lebih daripada 50%, asalkan tidak masuk di bawah wave 1. Itu adalah wave 2. Ingat benda ni sebab dia penting kepada correction nanti, untuk entry, dan untuk kita forecast price. Wave 3 tak boleh paling pendek, diikuti oleh wave 4 yang biasanya berbentuk shallow dan sideway correction. Ini adalah wave 4 dan biasanya tidak mencecah 50%. Wave 5 kena ada momentum divergence untuk kita katakan dia complete. Jadi ini adalah asas-asas yang perlu anda ingat, Wave yang penting adalah kepada wave 2, wave 4 dan wave 5 tadi, Wave 2 sharp correction, wave 4 shallow ataupun korektif yang tak sampai 50%. Wave 5 kena ada divergence. Ingat yang tu. Okay, kita interested apabila berlaku breakout. The idea is dalam yang biru ni adalah sama jarak ataupun sama pecahan dia akan membentuk wave 1. Kalau anda perasan, ini mungkin wave 1. Wave 3 tadi momentum yang tinggi. Kita mungkin akan ada lebih daripada atas ini, 1618 dan seterusnya. Jadi the idea is kita ada momentum. Itu dia lah, itu basic dia.
5 wave diikuti oleh correction. Yang anda nak adalah bila correction ini berlaku. Anda akan berminat bila correction ini berlaku. Anda tak tengok chart ni selagi tak ada breakout. Masa dia buat breakout, lepas tu dia correcting. Itu masanya anda berminat ya. Jadi correction tu dan inilah biasa dan kita akan menarik Fibonacci apabila correction tadi berlaku. Correction tadi berlaku. Dan correction tadi membentuk sama ada 3 kaki ataupun 7 kaki ataupun 11 kaki. Lepas tu kita tengok Jadi kita ada jenis-jenis correction dia. Ini adalah dalam bentuk 3 kaki. 3 kaki A, B dan kita jangkakan C akan masuk dalam area ni. Dan kita akan letakkan Fibonacci extension kita apabila yang line kuning price bergerak dan break support A. Okey, break support A Ini dalam bullish move lah. Dan kita akan letakkan limit order kita, stop loss bawah 1618. TP kita akan ambil daripada permulaan price cycle, daripada 1 ni tarik Fibonacci extension 1, 2 dan 3 dekat entry kita. Letak limit order. Dia bukannya tenung chart tunggu dan kita akan letakkan TP kita kat sini. Okey, ingat dia punya konsep tadi sama ni konsep dia. Tu konsep dia lah. Okey. Jadi jenis correction. Jenis correction yang pertama kita ada zigzag. Ini adalah untuk simple correction. Yang ni tadi, yang merah dan kuning tadi ni yang saya ambil. Bila dia complete, ini rupa dia. Zigzag, kaki pertama A ada 5 wave. Diikuti oleh 3 wave dan seterusnya kepada 5 wave. Jadi cara kira dia, kita akan kira dia sebagai satu. Okey. 1, 2 dan 3. Ingat kiraan ni. Ini penting nanti. 3. Dikira sebagai 3. Dan kita akan tarik bila the moment dia break daripada spot ini. Masa dia break, masa kat sini, kita akan tarik Fibo extension kita, letakkan limit order kita dan sekurang-kurangnya kita jangkakan akan ada 3 wave. Kalau perasan, saya letakkan dalam slide yang ini tadi, kita akan set BE bila price move 50%. Okey? Dan macam ni. Kita akan tarik Fibonacci retracement bila order kita trigger, kita akan tarik Fibo retracement daripada sini kepada sini. Dan kita akan dapat 50%. Letakkan anda punya alert, gunakan dekat investing.com ke, MyFXbook ke, ataupun dekat chart anda sendiri boleh letak alert, price alert. Bila price sampai situ, sama ada anda akan ambil 50% untung ataupun cuma letak BE. Ataupun buat kedua-duanya. Okey, nampak tak? Yang ini adalah 1, 2, 3 dan ini mungkin jadi 4 dan melakukan retracement. Tapi kita tak tahu. The thing is kita tak tahu. Itu konsep dia. The thing is kalau betul ini adalah satu correction, dia akan meneruskan pergerakan ke atas. Itu konsep dia lah. Okay, ini adalah untuk zigzag. Okay, next adalah flats. Flats, perbezaan dia adalah benda ni. Kaki A ni, dia mempunyai 3 stub wave. Beza dia yang kedua adalah kaki B ni, dia hendaklah at least 90%. 90%. Itu sebagai rujukan, tak semestinya 85.4 dan sebagainya. Dan mungkin melebihi atas ini. Kaki B ni boleh terplay on sikit lah ke atas.
asalkan dia tidak melebihi 161.8. Maksudnya kalau kita ambil Fibonacci retracement daripada sini dan sini, kita akan dapat 100 sini kan. Ini kosong kan. Jadi dia boleh ke atas sehingga 161. So, itu nak tahulah limit dia. Lebih daripada tu kita tak, itu dah chart tu dah tak cantik Bukan kata tak boleh jadi flat, tapi dia dah tak cantik. Biasanya kita tak akan tandakan dia sebagai flat kalau dia lebih daripada 161. Dah pelik sangat rupa chart tu. Ini adalah untuk flat dan diikuti oleh 5 wave. Masalah dengan flat ni, dia ada 3 jenis. Yang pertama yang saya tunjukkan kat sini, ini dikenali sebagai expanded. Expanded flat ni dia bawah daripada A. Itu expanded flat. Dan biasanya kita akan jangkakan sekitar 1618. Tapi dia boleh sampai kat sini. Selagi dia tak break permulaan wave ni, ini masih lagi flat. Tu masalah saya dengan flat. Saya tak gemar sangat untuk nak letakkan order bila flat berlaku. Sebab kita susah nak jangka untuk kaki C ni habis kat mana. Ini adalah untuk expanded. Kita ada regular flat. Regular flat yang saya tunjukkan semalam dalam video ketiga, di mana dia habis dekat sini dan dengan 5 kaki, 45. Ataupun running flat. Running flat maksudnya dia tak sampai pun dekat ni. Dia tak sampai pun dekat A dia. Maksudnya dia 1, 2, 3, 4, 5 dan terus jalan. Inilah masalah flat. Saya tak berapa gemar dengan flat punya setup. Saya lebih gemarkan simple, zigzag. Triangle pun saya tak minat. Lepas ni kita tengok. Ini adalah triangle. Okey, ini adalah untuk triangle. Triangle pun sama. Kita ada price yang deflated, contraction. Semalam saya dah ceritakan mengenai penggunaan triangle bersama dengan RSI ataupun any momentum indicator yang anda gunakan. Kita akan lihat dekat momentum indicator MACD, kita akan nampak price pun menguncung. Price pun menguncung. Ini adalah satu sifat dalam triangle. Dan dia tak boleh break. Dia tak boleh break. Itu sifat dia. Okey. Dan terutamanya kalau dia break ke bawah, itu tak boleh. Break ke atas ada ampun lagi. Break ke bawah ni ni tak boleh. Okey, itu adalah untuk triangle. Satu lagi sifat untuk triangle. Kalau kita nak jangkakan untuk E ni, apa yang kita boleh buat adalah anda tarik Fibo, anda tarik Fibo extension. Anda tarik Fibo extension di mana anda tarik daripada sini, sini dan sini, anda akan dapat untuk C. Anda akan dapat untuk C. Kita ambil dekat chart. Ini adalah dekat chart. Okey, kita tarik Fibo extension, kita akan dapat untuk C. Okey, C ni tadi lebih kurang apa ni? Ini untuk C, kita letaklah Fibo kita habis Okey. Fibo lah. Saya tak letakkan 55. 5. Okey. Kita akan dapat untuk C ni adalah lebih kurang C lah, 50%. Jadi kalau nak kira E tu the same thing, tapi kita tarik daripada kaki lain. Kita tarik daripada kaki B, C dan D. Kita jangkakan E ni akan sama dengan 50% tadi. Itu tempat entry lah kalau menggunakan triangle. Triangle saya tak berapa gemar. Saya pun tak berapa gemar untuk triangle. Triangle ni saya gunakan lebih untuk melihat kepada cycle price dekat time frame yang besar
dan kita nak faham where we are kalau kita lihat kepada triangle. Okey, itu 3 jenis correction dan correction ni tadi adalah apa yang kita nampak berlaku dekat ni dekat area ini. Ini adalah sebab itu kita penting untuk anda nak faham correction, bukannya nak faham impulse. Faham correction. Impulse tu simple. The moment ada breakout, itu masanya kita cari peluang entry. Lain daripada tu anda tak tengok. Dan kita nampak itu adalah satu incomplete sequence. Okey, jadi kita masuk kepada bab terakhir kita untuk yang ini, iaitu kepada kompleks korektif. Kompleks korektif sebenarnya ramai yang takut bila dengar bila belajar Elliott wave dan dengar kompleks korektif, sebabnya macam susah. Sebenarnya kompleks korektif tu adalah benda yang simple dan cerita dia adalah apa yang biasa kita tengok dekat chart. Ini adalah benda yang lazim kita tengok. Kompleks korektif terdiri daripada 2 jenis. Sama ada double correction ataupun triple correction. Maksudnya macam ni. Kalau kita nampak A, B dan C, ini adalah untuk satu zigzag kan, A, B dan C kita ambil lah sebagai satu zigzag ataupun flat lah, tak kisah. Lepas tu dia buat kenaikan. Lepas tu dia jatuh balik. Sama ada dia jatuh balik dalam 1, 2 dan 3. Okey. Itu adalah satu kompleks correction. Okey. Dan kalau kita tandakan dia tadi macam ni, A, B dan C. Ini tadi adalah yang awal, A, B dan C. Okey. Dan kalau kita dah entry, kita dah BE. Nampak tak yang 50% kita cerita tadi? Kita dah BE. Lepas tu kita price tu balik dan langgar BE kita. Okey. Apa yang saya buat, saya akan tunggu lagi sekali. Dan kenaikan dia mungkin dalam bentuk macam ni, A, B dan C, dan dia tak break out atas ini, ataupun dia break out tapi tak sampai 1618. Tu jadi flat. Nampak tak kalau kita zoom out dia ataupun zoom in dia, ini adalah 1, 3 dan bergantung kepada yang sini. Kalau dia menjadi 5, itu jadi flat. Itu jadi flat. Dan mungkin kat sini pun akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, lepas tu bergerak balik. Kan? Ini dipanggil sebagai double tree. Double tree. Maksudnya kita ada zigzag diikuti oleh penurunan satu zigzag yang di-connect, yang disambungkan oleh satu correction. Okay. Ini pun kita gunakan untuk entry dan kita akan tandakan dia sebagai W, X dan Y dalam satu cycle begini. Okay. Katalah kita tanda awal tadi sebagai A, B dan C kan. Kalau ini berlaku, kita akan downgrade yang A, B dan C. Maksudnya pergi kepada fractals atau pecahan yang lebih kecil. Bagi siapa yang saya tak kisah sangat pasal marking tu sebenarnya. Tapi good for you kalau ikut buku dia lah. Okay. Dan ini akan jadi lebih kecil kepada time frame yang, kepada satu pecahan yang lebih kecil lah. Okay. Dan kita akan cari peluang entry sama, di mana kita akan menarik Fibonacci daripada 3 poin tadi. 1, 2 dan 3. Okay, kita akan tarik Fibo extension kita 1, 2 dan menunggu dan entry dalam area ini. Okay, sama. Entry dalam area. Stop loss bawah ni dan pengiraan TP sama. Pengiraan TP pun sama, iaitu daripada bawah tadi price cycle ke atas ni dan kepada entry. Okay, sama. Okay, ingat pasal DE, kita akan kira daripada kaki C tadi kan.
kaki C dalam yang ini bukannya kaki C yang BC ni. Dia adalah X dan Y. Kita akan ambil daripada sini. Macam ni. Katalah kita dah entry kan, lepas tu price tu terplay out ke bawah. Float sekejap lah. Okey, kita akan ambil daripada bawah sekali dia. Ini adalah 50%. 50%. Maksudnya kalau price tu kena kat situ, kita akan ambil DE separuh profit dan biarkan. Okey, ini adalah untuk complex correction, double correction. Ini adalah untuk double correction. Cerita dia macam mana kita nak tahu ini berlaku? Ingat tak pasal wave 2 dan wave 4 tadi? Wave 2 biasanya kita akan melihat kepada sharp correction kan. Katalah kita anggap ini kita ada satu daripada atas ni kita ada satu pergerakan jatuh. Lepas tu kita ada pertama sekali kenaikan diikuti oleh okey, ikuti dia. Lepas tu dia naik 1 2 3 4 5. Okey. Dan ini mungkin menjadi kita punya wave 2 lah katalah. Kita ada 5 wave kat sini dan seterusnya. Ini saya tak lukis betul. Tapi 5 wave keseluruhan ini 5 wave dan kita ada 3. Dan kita dapati bila kita tarik Fibonacci retracement, dia lebih daripada 50%. Ini mungkin wave 2. Jadi kita tunggu sini. Okey. Katalah yang bila kita tarik 3 kaki ni, dia tak sampai 50%. Jadi kita tak tunggu entry kat situ. Kita akan tunggu entry selepas tu. Maksudnya macam ni. Katalah kita jangkakan ini adalah wave 2 contohnya, dan bawah ni jauh lagi ke bawah. Kita jangkakan ini pertama sekali. Bila kita tarik Fibo dan price ni break bawah ini, kita tarik Fibo dan kita punya extension tu tak sampai 50%. Contoh tak sampai 50%. Then kita jangkakan ia akan buat double correction. Kita tak tunggu entry kat situ. Kalau ia adalah wave 4, dan anda tunggu. Ingat, wave 2 sharp correction, wave 4 shallow correction. Saya tak gunakan rule of alternation. Bagi siapa yang belajar edit wave, anda akan tahu apa rule of alternation. Okey, ini adalah untuk WX dan Y. Ini adalah untuk double correction. Okey, jadi maksudnya kita entry yang pertama. Katalah anda wave 2 kan, ini memang 50%, anda entry yang pertama kat sini kan. Lepas tu dia hit BE, anda cari peluang untuk second entry kat sini. Dan kalau nak kira dia, ini cara kira dia. Kita akan kira dia sebagai 7 instead of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita akan kira dia sebagai 7 wave. Cara kira dia, ini adalah 1, ini adalah 2 dan ini adalah 3 kan. Tapi kalau kita kira dia, cara yang betul adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab tu dia nama 7 sebabnya connector. Connector tu hanya dikira sebagai 1. Kita buang yang kuning lah, takut buang. Okey, connector ni cuma dikira sebagai 1. Sebab itu ini digelar sebagai 7 wave. Ini juga penting. Kalau kita nak tahu dia jatuh lagi ke naik lagi ke, kita cuma kira dia. Kalau kita kata correction tu ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Anda tak masuk lagi. Faham? Anda tak masuk dekat sini. Jangan masuk kat sini. Anda tunggu 6, 7. Tu gunanya tahu benda ni. Ingat, correction cuma berlaku 3, 7, 11. Dan campur 4, 15, 19, 23, 27, 31 dan seterusnya. Kalau impulse 5, 9 tambah 4 13, 17,
17, 21, 25. Ingat nombor-nombor tu. Okey, ini adalah untuk kita nak tahu mengenai double correction. Ini adalah double correction, W, X dan Y. Kita tunggu entry dekat sini. Apa kata kalau dia buat jatuh lagi? Katalah ini berlaku, dia bergerak, dan tak break. Dia tak break atas ni. Lepas tu dia jatuh lagi. 1, 2, 3. Okey, kalau ini berlaku, saya buang ini Kalau ini berlaku. Dan bila kita lihat dan ini berlaku dan kita pun nampak dia membuat benda-benda ni A, B dan C. Dia tak buat breakout ni. Dan lepas tu dia correct lagi ke bawah. Sekiranya ini berlaku. A, B dan okey. Sebenarnya saya tak berapa gemar dengan ini. Adalah setup 7 swing. Macam mana kita tahu di sebut 7? 1, 2, 3. Connector 4, 5, 6, 7. Connector 8, 9, 10, 11. Sebab itu digelar sebagai 11 swing. Okay. Saya tak berapa gemar yang ini. Sebabnya ada few kaedah untuk nak kira tempat hujung dan dia ditanda sebagai W, X, Y, X, Z. Okay. Dalam color merah. Okay. Saya tak berapa gemar setup ini. Ingat, ini adalah tempat entry kita yang untuk 7 swing kan. Untuk kira yang Z ni ada few pendapat. Saya lebih subscribe kepada kaedah ini. Kira daripada kaki yang pertama, W dan X. Selagi Z ni tak lepas tempat 1618 daripada kaki yang pertama. Lagi itu kita boleh entry dia. Masalahnya kita nak kira dia tak dapat nak kira satu betul. Ada yang gunakan subwave daripada sini kita kirakan satu tu. Okey, sama boleh. Saya tak berapa gemar sebab dia agak subjektif dan ada yang mengira dia daripada menggunakan ini atas ni kepada Y ni dan kepada X dan Z tu sebagai satu. Nampak tak dia ada a few cara untuk nak kira dia. So saya tak berapa gemar bila dia tak standardize. Tapi tu saya bila ini kita akan perasan dia akan sideway lama. Kita akan perasan dia sebagai sideway lama. So I'm more kepada 3, 7. 11 ni boleh, tapi saya tak trade dia. Kalau dia dah jadi macam ni, saya akan cuba untuk lukis dia sebagai W, X dan Y instead of letakkan dia sebagai W, X, Y, X, Z. Okay. Ini adalah triple correction. Selagi price tu tak break ke atas dan dia tak break, ingat mengenai yang kita punya ni kita punya 5 wave kat bawah. 5. Selagi price tu tak break level ini, whatever happen atas ni is still a buy. Ini dikenali sebagai kita punya invalidation level. Selagi dia berada atas price tu dan berlaku incomplete sequence. Sebabnya kalau ini break ke bawah, breakout kita tadi dah jadi false breakout. Itu cerita dia. Itu sebabnya. Okey, itu adalah untuk triple correction. Dan saya harapkan apa yang saya kongsikan dalam video-video pendek kita ni bermanfaat kepada semua dan sikit sebanyak membantu anda untuk memahami teori wave. Jadi kita akan masuk kepada video seterusnya mengenai kaedah untuk memahami dinamik pasaran. Itu saya akan buat pada minggu depan, bukan dalam minggu ni.
Itu saya akan buat pada minggu depan. Jadi lihat balik kepada video-video sebelumnya dan fahamkan mengenai teknik 3711 ya. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam video ini saya nak terangkan mengenai Fibonacci extension dan juga Fibonacci retracement serta penggunaan dia dan bagaimana nak gunakan dia dalam Elliott wave serta kat mana nak tarik dia lah basically ya. So Fibonacci extension adalah apabila kita nak project price ke depan, dan manakala Fibonacci retracement adalah apabila kita nak tahu sejauh mana satu retracement itu akan habis. Itu basically perbezaan di antara Fibonacci extension dan Fibonacci retracement ya. Jadi kaedah dia apabila kita melihat satu pergerakan harga jadi contohnya kita nak jangka contohnya ini habis kat mana ke depan, kita gunakan Fibonacci extension. Jadi kaedah dia contohnya kita melihat area equal leg seperti yang kita bincangkan sebelum ini. Jadi kita gunakan Fibonacci extension. Di Fibonacci extension kita ambil 3 kaki dan kita jangkakan habis dalam area ini. Okey. Itu adalah Fibonacci extension ke depan. Itu Fibonacci extension. Jadi kita jangkakan price akan pergi masuk dalam area ini. Okay, itu Fibonacci extension. Manakala untuk Fibonacci retracement pula adalah kalau kita nak jangka sekiranya berlaku pullback daripada area ni dan kita jangkakan dia naik ke atas dia. Contohnya kita jangkakan dia akan habis dekat area ni tadilah. Okey. Dan kita jangkakan price tu akan pergi ke situ dan kita tunggu sebarang bentuk retracement. Katalah berlaku satu pergerakan retracement. Jadi inilah masanya untuk kita menggunakan Fibonacci retracement. Jadi poin dia adalah daripada kiri ke kanan. Jadi kita akan tarik Fibonacci retracement. Okey, dari akar ni, dari bawah ni ke sini. Okey, itu adalah untuk nak tahu sejauh mana pergerakan ini akan habis. Kita tak ambil yang paling bawah ni sebab yang ini tak ada kena-mengena dengan yang ni pada waktu ini. Pergerakan retracement sekarang ni dia tak ada kena-mengena dengan ni. Yang poin pertama kita nak tengok adalah ini, adalah support ini. Unless dia break, then barulah kita tengok yang ini. Dan baru kita lihat dia sebagai satu cycle price yang lebih besar. Itu adalah Fibonacci retracement. Okay. Jadi dalam nota saya dah kongsikan mengenai wave 1, wave 2 retrace jauh mana, wave 3 jangkaan Fibo extension mana, wave 4 tak lebih daripada 50%, wave 3 ada 3 cara kira sama ada sama panjang wave 1, 61.8 of wave 1 dan wave 3 ataupun terbalik Fibo 4 tu dekat Fibo retracement kat wave 4 Jadi itu adalah spesifik lah macam mana nak ratio Fibonacci yang kita lihat. Jadi itu adalah ringkasnya mengenai Fibo extension dan Fibo retracement. Bagaimana nak tarik dia. Okey, satu lagi adalah kat mana. Ni satu tempat. Ini tadi adalah cerita dia kat mana. Yang kalau siapa ikut webinar saya dah sebut mengenai kawan. Kawan, tempat kawan tu. Tempat kawan tu. Ini sekarang ni retracement ini adalah kalau yang merah ni retracement ini cuma berkenaan dengan sini. Kita tak ambil Fibo kita tak ambil retracement kita daripada bawah ni. Kita tak ambil macam tu. Kita ambil sebab ini masih lagi dalam internal, immediate
immediate level yang kita tengok adalah ini. Ini kat sini. Tapi itu kita tak ambil ini. Sebab selagi dia berada kat ni, ini adalah kepada selagi dia tak break bawah ini adalah support level yang kita tengok. Maksudnya permulaan tempat anda tarik Fibo tu daripada area support terdekat. Anda tak ambil area support yang jauh. Unless sekiranya anda melihat ini sebagai satu retracement yang lebih besar. Contohnya seperti yang kita tengok contoh sebelum ni mengenai correction. Kalau anda melihat ini sebagai satu correction yang lebih besar, iaitu kepada W, dan anda sedang nak kira X dan anda kirakan Y, dan anda nak jangka Y, dan pada waktu ini adalah area anda. Unless anda melihat kaedah itulah, melihat ini sebagai satu retracement yang lebih besar dan anda menunggu 7 swing. Ini 7 swing, 1, 2, 3, 4, kita jangkakan 3 wave ke atas. Itu adalah kaedah untuk nak tahu kat mana kita nak tarik Fibo. Satu yang saya mungkin boleh tunjukkan dekat chart, contohnya seperti GBP USD. GBP USD, kejap, ni adalah GBP USD. Okay, kita ambil chart dia. Okay, ni dekat weekly. Okay, kalau kita tengok point weekly, seperti saya ceritakan tadi, kalau kita lihat low sekarang ni, adakah dia mempunyai sebarang kaitan tak dengan high ini? Dia tak ada kaitan. Sebabnya, ingat konsep asas dalam Elliott Wave. Pada waktu ini, low ini tak ada. 2, 3, 4, 5 dan 1, 2, 3. Ini adalah satu price cycle. Jadi, low ini kita tak dapat ambil Fibonacci daripada sini ke sini. Kita tak dapat ambil macam tu. Kita tak dapat. Sebabnya, kalau anda perasan, yang ini berlaku di sini. Kita ada satu completed price cycle berlaku dekat sini. 3, 4, 5, 1, 2 dan 3. Okay, jadi kita ada satu price cycle yang baru. Okay, dan price cycle seterusnya, price cycle yang ini, yang sini, okay, dia tak ada kena-mengena dengan ini. Okay, ini dah complete. Jadi kita cuma melihat dan kita nak tahu adakah ini dah habis ke tak. Nah, ni contoh incomplete sequence. Kita tarik daripada atas ini. Ini ada breakout kan? Okay, 1, 2 dan 3. Dan kita nampak dia tak habis lagi area equal. Ini area equal leg dia. Jadi kalau dekat weekly ni, basic dia, kita jangkakan price masih lagi ke bawah. Sebab breakout ini tak habis lagi. Maksudnya, cycle dia tak habis lagi. Seperti kita tunjukkan sebelum ni. Okay, ke bawah ini. Okay, dan kalau kita clonekan dia, ini tak habis lagi dan masih lagi ada pergerakan ke bawah. Ini untuk GBP USD ya. Okey, jadi satu price cycle, kita tunggu satu lagi price cycle untuk complete, dan recently kita ada lower low. Jadi macam mana kita nak tarik Fibonacci dia? Ini adalah kepada cycle ini ya. Jadi ini tadi dah habis, yang belakang dia habis. Kita sedang dealing dengan yang baru, iaitu price cycle yang baru, yang adalah yang ini. Sebab banyak sangat. Price cycle yang baru adalah area ini. Ini adalah second price structure kita. So kita tunggu 5 wave
Kita tunggu 5 wave dan kita tunggu retracement. Barulah kita katakan dia habis. Itu pun ini kena bawah ini dan 1, 2, 3. Sama seperti konsep yang di belakang ni. Okey, sekarang ni cerita dia. Jadi habis ya. Jadi kita ada area ni sebagai tempat kita punya Fibonacci. Tempat kalau kita nak tarik Fibo lah. Saya tunjukkan kepada semua cat. Jadi kita turun kepada satu ni. Kita nak tengok daily habis ke tak. Tu cerita dia. Jadi kita tadi dekat sini, kita nampak ni 1, 2, 3, 4, 5 habis. Nampak? Ini kita ada 1 dan 2. 1 dan 2. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita ada habis satu price cycle dekat dalam daily ni. Habis kat sini. Habis kat sini. Habis. Jadi kita turun lagi kepada satu time frame lagi. Tu cara dia. Jadi kita ada low yang baru. Adakah ini 5 wave? Tu cerita dia. Ini 5 wave. Turun kepada time frame yang ni. Turun kepada time frame 4 hour contoh. Saya lupa nak show dia dekat lower time. Okey, ini dekat 4 hour. Dekat 4 hour. Okey, ini high kita dan kita ada sama. Kita ada 1, kita ada 1, 2, 3, 4. 4 ni mungkin 4. Okey, dan kita sedang buat 5. Saya tak dapat nak kecilkan lagi. Maksudnya dekat daily tadi. Ini tahu, ini tengok sekali imbas ya. Ini adalah 1, ini 2, ini mungkin kita tengah buat diagonal 3, 4 dan sedang 1 ini 1, 2, 3 dan kita mungkin dah habiskan 4 dan sedang memulakan wave 5 untuk GBP USD. Okay. So kita project satu lagi kaki ke bawah. Satu lagi kaki ke bawah. Dan paling simple dia, anda ambil dalam ni at least 100% dalam ni saat. Ini wave 1 tadi. 2. Okay. Dan kita projectkan at least price sampai kat area sini. At least price sampai ke area sini. Okay. Ini adalah untuk wave 1, 2, 3, 4 dan 5. Mungkin ada lagi 3 ni tak habis lagi ya. Mungkin internal dia. Okay. Itu. Dan kalau anda lihat kepada RSI, anda akan dapati poin-poin Fibo yang saya tandakan tu adalah selepas truncation. Kalau dia ni selepas truncation. Okay. Dan ini adalah lower low, ini adalah lower low. Bila dia ikut trend, dia makin lower low. Lower low. Apabila habis yang ni, kita ada truncation kat sini. Truncation ini 5 wave. Jadi maksudnya kita ada 1, 2, 3, 4 dan 4 ni tidak boleh membuat high-high. Maksudnya kat sini pun berlaku lower low. Macam ni okay. Ini 1, 2, 3. Ini ada truncation. Ini adalah wave 1 dalam 5. Okay. Truncation daripada sini. Okay. 2. Ini lower low. This low is a low. Maksudnya 3. 4 tak berjaya membuat high-high. Itu adalah satu menunjukkan price masih lagi mempunyai momentum ke bawah. Okay. Sama. Okay, jadi kita tempat kita nak tarik Fibo, kalau katalah kita nak entry, kita cari ada tak peluang entry untuk GBP USD. Okay, jadi kita punya ini dah habis satu price cycle dia. Yang ini tadi dekat daily 1 dan 2 habis. 1 dan 2. Ini sama juga yang anda tengok 1, 2, 3, 4, 5, 3 kan. Ini.
Macam ni. Ini sama kan ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Cerita dia dalam time frame yang lebih besar, ini adalah satu wave diikuti oleh korektif. Okay. Sama dengan yang kita tengok dekat sini. Dan korek. Okay. Lepas tu RSI melakukan lower low. Maksudnya kita dalam cycle momentum yang baru. Okay. Jadi kalau semasa ini adalah 1, 2, 3. Mungkin kita tengah melakukan wave 4 dan wave 5. Okay. Untuk habiskan satu cycle price. Ataupun ini adalah complete 5 dan tengah melakukan 1, 2, 3 untuk satu final leg ke bawah. Okay. Jadi itu dia. Nak ambil Fibo, try rujuk juga kepada RSI ni. Anda akan nampak poin-poin dia mana anda nak ambil anda punya Fibonacci. Ya. Jadi saya harap video ni membantu anda untuk memahami Fibonacci, sama ada retracement dan juga extension, dan bagaimana nak apply dia dalam dagangan. Anda boleh pergi kecil sehinggalah ke time frame pilihan anda. Okay. InsyaAllah berjumpa lagi dalam video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.